Akar tradisi ilmu dalam majlis ilmu mingguan kita. Terima kasih kepada para penonton di rumah yang saban minggu bersama kita dan juga para jemaah yang hadir bersama-sama kami pada malam ini di Masjid Usamah bin Zaid. Kali kedua kita bersiaran secara langsung. Terima kasih kepada pihak jawatankuasa masjid, pihak Jawi di atas kerjasama yang diberikan. InsyaAllah halakah pada malam ini kita akan bincang tajuk parking. Parking kenderaan, parking di kawasan perumahan, parking di masjid sembahyang Jumaat, parking ketika tarawih, parking pergi ambil sekolah anak-anak. InsyaAllah kita akan bincang secara lanjut berkait dengan akhlak, berkait dengan attitude kita sebagai umat Islam. InsyaAllah kita ada tetamu istimewa pada malam ini. Sebelum kita pergi lebih jauh perbincangan kita saksikan dulu suatu rakaman video yang menarik. Saya harapkan para penonton di rumah yang dikasihi sekalian, saksikan video yang kita nak tayangkan ini dengan mata hati anda. Renung, fikirkan yang tersurat dan tersirat di sebalik video ini. Sama-sama kita saksikan.
Alhamdulillah, tetamu istimewa halaqah pada malam ini seorang pendakwah terkenal di negara kita, bahkan di seluruh dunia umat Islam pada hari ini banyak terlibat dengan program-program dakwah bukan sahaja di Malaysia. Al-Fadil, Al-Ustaz Dr. Zaharuddin bin Abdul Rahman, pensyarah kanan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama halaqah dan qari mingguan kita Al-Fadhil Ustaz Tamizi. Apa khabar Haji? Alhamdulillah. Khair. Anak sihat? Alhamdulillah. Anak baru, Alhamdulillah. Okey, saya tak nak buang masa. Saya tuju kepada Fadhil Ustaz Dr. Zaharuddin. Kita tengok video tadi berkenaan dengan akhlak. Mungkin Doktor boleh ulas sikit video yang kita sama-sama saksikan tadi. Dan juga suatu realiti pada hari ini kita hadapi, kita banyak masalah berkait dengan keruntuhan akhlak. Tadi kita tengok video keadaan di negara barat. Tapi dalam realiti kita masyarakat umat Islam, kita lihat banyak masalah akhlak yang sedang kita hadapi. Mungkin Doktor boleh buat ulasan untuk permulaan bincang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh para penonton di masjid dan juga di rumah. Jadi daripada video yang ditayangkan tadi dapat kita lihat dengan jelas sebagaimana sikap yang sangat terpuji yang mana dalam tayangan tersebut saya kira jelas ia adalah di negara barat dan dilaksanakan oleh orang-orang yang mungkin kita tak tahu agamanya tetapi kemungkinan adalah orang yang bukan Islam. Dan pengalaman saya sendiri berada di United Kingdom ketika melanjutkan pelajaran di peringkat PhD juga mempunyai pengalaman yang sama ya. Jadi apa sebab berlaku begini adalah yang pertama itulah dia sifat fitrah manusia yang sukakan kepada kebaikan ya. Jadi kebaikan itu dia boleh datang dalam dua perkara. Yang pertama sekali melalui agama yang dihayati dan diamalkan, lalu dia akan lahir perkara itu. Walau bagaimanapun kebaikan itu juga boleh lahir daripada rasa pengaruh pendidikan integriti kita namakan ataupun cara pendidikan rasa belas tersebut. Itulah yang telah berjaya diterapkan di negara-negara maju. Saya sangat sedar perkara ini apabila saya menghantar contohnya anak di sekolah di peringkat kanak-kanak mereka diajar oleh guru mereka dengan cara yang lemah lembut, tidak ada tengking, yang memberikan perhatian kepada orang lain, menghormati perasaan orang lain. Jadi cara itu dibawa sampai ke peringkat mereka dewasa dan akhirnya menjadi orang biasa, lalu mereka dapat lihat buahnya. Walaupun mungkin buah itu kita boleh katakan cantik, tapi daripada perspektif Islam mungkin boleh kita bincangkan sama ada dia mempunyai roh atau tidak. Tapi pastinya sesiapa mengikut tata cara hukum alam dia akan dapat. Siapa yang tak ikut hukum alam, dia tak akan dapat. Walaupun dia ada mengikut syariatullah, dia berdoa, dia sembahyang, tapi dia tetap tidak dapat akhlak tersebut. Jadi itu antara mukadimah kita pada hari ini. Ya Doktor, kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad SAW, banyak peristiwa yang orang memeluk Islam kerana hanya melihat akhlak Rasulullah SAW. Hari ini umat Islam, kalau topik kita bincang pada malam ni, isu parking. Parking di hadapan rumah jiran. Jiran nak masuk sampai bergaduh. Kawasan-kawasan rumah teres, kawasan flat. Kadang-kadang pergi ke masjid, blok orang dan sebagainya. Adakah terlalu sukar? Sukarkah kita ni untuk latih diri kita supaya berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah SAW? Kalau parking ni sebagai isu yang kita nak bincang sebagai fokus utama malam ni. Baik, jadi kalau kita katakan sukar, sesuatu perkara yang baik itu ada sukar, ada yang perlu diperbetulkan daripada akar umbinya. Kalaulah kita lihat Nabi SAW yang telah disebut oleh para ulama, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, merupakan satu yang disandarkan kepada Nabi katanya, iaitulah dikatakan Nabi itu dididik oleh Allah, maka sebaik-baik pendidikan telah diberikan kepada baginda. Dan Aisyah juga mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlaknya sebiji apa arahan yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga kan ketika datangnya Jibril alaihissalam kepada Nabi dan ketika itu Nabi bergigil, maka Khadijah telah menyebutkan apakah dia prestasi Nabi, iaitulah melayani tetamu, memberi wataksibul ma'dum, iaitulah memberikan makan dan belanja kepada orang yang tidak mempunyai. Jadi semua ini menjadi daya penarik kepada orang pada ketika itu.
Jadi apa yang kita nak katakan hari ini, adakah sukar? Maka jawabnya kita boleh kata sukar dalam keadaan sekarang ini apabila ia tidak dimulakan daripada peringkat bawah, anak-anak. Dan anak-anak akan ikut ibu bapanya punya cara berfikir dan cara bertindak, cara mendidik. Jadi perkara ini saya kira pusing-pusing telur ayam ke ayam dulu ke, dia akan jadi pusing-pusing. Cuma kita kena bermula daripada sesuatu, daripada sekolah saya kira, daripada rumah, dan kita mesti memulakannya sebagai ibu bapa. Anak-anak selalu memerhatikan tindak tanduk ibu ayah. Doktor, masa di UK ada tak pengalaman berkait dengan topik yang kita nak bincang malam ni, berkait dengan parking? Baik, kalau saya di UK dahulu, kita dapat lihat yang sedikit duka cita. Contohnya parking ini, yang pertama, ada yang parking salah, parking di selekoh yang tak sepatutnya, tetapi bila mana ditunggu, orang negara barat mereka tunggu tengok siapa yang parking ni. Dan bila mereka tunggu, biasanya yang parking tu orang beragama Islam. Ya Allah. Daripada negara-negara adalah jadi sebahagian mereka bukan sekadar tunggu, mereka telefon polis. Dan polis akan datang dalam masa 5 minit. Polis pun tunggu juga. Mereka tidak klaim begitu saja, mereka tunggu. Jadi ini sikap yang pertama yang mengajar mendidik masyarakat. Tindakan segera, iaitulah mereka bertindak secara kolektif, busybody yang sesuai. Contohnya juga, kalau contohnya ada di rumah jiran kita, ada bunyi kanak-kanak menangis yang sedikit luar biasa, polis datang. Kenapa? Mereka bimbang adanya child abuse. Begitu. Jadi begitu juga kalau kita lihat macam zebra crossing. Apabila ada saja orang bergerak, maka mereka semua akan berhenti. Dan kemudian kalau siapa berjalan saja, semua orang akan melihat dia dengan pandangan mata yang tak puas hati. Jadi itu akan menyebabkan mereka merasa malu. Jadi ini saya nak kira, diorang ni melakukan perkara ini secara kolektif. Semua tidak ignorant, semua tidak, maknanya semua berperanan kita sebut. Semua tak biar-biar lebih kurang. Ada kereta begitu, mereka tunggu, mereka telefon, mereka begitu. Dan kemudian ada berlaku yang parking di kawasan disable parking. Parking saja, sekejap saja parking, terus mereka punya pegawai, kalau bukan pegawai pun, kereta lain tu akan horn, dia akan tunggu. Dia akan tanya parking kenapa. OKU lah ni. Parking tempat OKU. Betul. Parking OKU. Mereka semua akan bertindak. Dan saya kira itu adalah satu sikap yang baik yang mungkin kehilangan dalam diri kita hari ini apabila kita bersikap selfish. Pentingkan diri sendiri. Jadi baginda Nabi SAW menarik masyarakat bukan Islam kepada Islam dengan akhlaknya, lebih daripada dari kata-katanya. Akhlaknya, pakaiannya, kewangiannya, kelembutannya, wajahnya, gaya tuturnya, maka saya kira itu adalah yang paling kuat menarik orang. Saya ingat macam mana seorang wartawan BBC yang menceritakan bagaimana dia dihantar ke Palestin untuk membuat laporan. Dia kata dia memang nak tahu apa berlaku di kalangan Hamas sebagainya. Maka daripada banyak-banyak kisah yang dia cerita, semua kisah-kisah peristiwa yang menyebabkan dia tertarik kepada Islam adalah sifat take care, ambil berat yang ditunjukkan oleh masyarakat Islam di sana tentang dirinya. Contoh, dia datang pakaian tak cukup tebal, ada seorang makcik panggil dia kenapa begini, dia pun bagi selimut, dia rasa menusuk dalam hati dia. Itu lebih menusuk daripada kata-kata orang menterangkan tentang Islam ini begini begitu. Jadi, dan akhirnya dia masuk Islam, sudah tentulah. Begitu. Terima kasih kepada Fadil Ustaz sebagai permulaan perbincangan kita, mengutarakan isu-isu yang sebenarnya berkait dengan akhlak. Walaupun kita sebut tajuk kita parking, insya-Allah dalam pusingan kedua nanti kita akan lebih fokus kepada perbincangan kita tentang masalah parking yang melanda sebahagian masyarakat kita pada kali ini. Halakah berehat seketika, sama-sama kita beristighfar dulu seketika. Halakah tak tengok? Masya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton di rumah yang terus kekal bersama-sama kami dan para hadirin hadirat yang berada di Masjid Usamah bin Zaid. Saya nak terus pergi pada Fadil Dr. Zaharuddin. Ini ada soalan kat Facebook ni. Dia kata masalah kejiranan tinggal dekat flat Pangsapuri yang jenis dia blok tempat parking khusus untuk dia.
Parking itu awam, tapi dia blok, ada blok dengan kon, ada dia tahan letak motor sehingga jadi pegaduh. Ada juga masalah di rumah teres. Sebuah rumah ada 4 biji kereta. Jadi parking di kawasan rumah jiran. Jiran balik lewat horn, keluar yang ni maki, yang ni maki, yang ni. Jadi sehingga melibatkan pergaduhan. Apa pandangan Islam dan bagaimana kita nak menasihat untuk selesaikan masalah-masalah seumpama ini? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, Islam memandang sangat berat tanggungjawab kita terhadap jiran, tuan-tuan, sampaikan kalau boleh diwasiatkan sehingga seolah-olahnya begitu. Oleh kerana itu, hak kepada jiran bukan sekadar ruang, tetapi juga kalau ada barang kita nak jual, jiran kita yang paling berhak. Dinamakan haqqus syufa'ah dalam Islam. Itu yang kedua. Yang ketiganya, apa sebab boleh jadi sampai pergaduhan? Yang pertama sekali kerana masing-masing ada penyakit al-kibr, iaitulah kesombongan. Ini adalah menyebabkan jauhnya manusia daripada akhlak tadi ini adalah kerana ada kibr. Maka sekarang ni bagaimanakah kibr itu dapat dielakkan? Kita akan huraikan sebentar lagi, cuma kita nak huraikan kes ini tadi. Kes ini tadi jadi bergaduh, yang pertama sekali kita kena faham. Nabi SAW ajar kita, kalau kita betul-betul orang Islam yang pegang kepada Islam, Nabi ajar kita, la tuzhir asyamatah li akhik. Jangan kamu menzahirkan caci, maki, hamun kepada saudara kamu. Kerana Nabi SAW kata, fayarhamahullah, nanti kelak Allah maafkan dia, maka wayabtaliyak, dan Allah akan uji kamu pula berada dalam situasi dia. Maknanya kalau kita tersilap sikit parking, kita pun maki orang sebelah kita puas-puas, nanti Allah akan bagi kita uji pula begitu. Jadi Islam nampak Nabi tidak mempelajarinya daripada agama kita tak pelajarinya. Dua-dua. Walaupun mungkin agama mungkin tidak mereka pelajarinya. Jadi kita hari ini kita berkerugian. Kalau halakah tak tengok rugi, kalau ini tak belajar lagi rugi, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Itu yang pertama, yang keseterusnya. Yang keseterusnya juga Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita apabila berlakunya di antara jiran ini persekintaan, dia adalah sebenarnya kita menempah kemudaratan yang berpanjangan. Ya. Jadi kita kena lebih tahan, lebih sabar. Itulah juga akhlak yang diajar oleh Nabi dan diajar oleh negara-negara membangun, negara-negara maju. Mereka mengajar untuk integriti sabar. Sebagai contoh, mereka ajar sabar bila mana melayan customer. Kerana mereka tahu dengan sabar itu dapat menarik customer untuk terus. So mereka dah buat eksperimen yang kita belum buat eksperimen itu. Kajian-kajian mereka dah lakukan. Sampaikan kesabaran mereka. Saya ingat di United Kingdom ada satu kedai supermarket, tak salah saya nama dia Argos, ya, ataupun Asda, yang dia jual aiskrim, tuan-tuan. Di kotak aiskrim tu ada sebut, kalau kamu tak puas hati dengan aiskrim ini, boleh pulang, kami pulangkan duit. Kami pulangkan. Nak pulangkan dah makan, nak pulangkan apa? Pulangkan kotak, kami pulang duit. Kalau tak puas hati parking kat tempat rumah saya, boleh cabut tayar. Tapi saya nak ceritakan bagaimana mereka mengadaptasikan prinsip sabar, integriti sabar tu. Maka sabarnya kita ni bukanlah sabar kita membiarkan saja, tapi sabar itu adalah dengan mengadakan, menahan diri daripada terus memaki hamun. Kita mungkin nak mengenal pasti masalah dia, mungkin saudara mara dia datang dan seumpamanya, dan memberikan penjelasan dengan lembut, lebih menusuk dalam hati berbanding dengan keras. Nabi ajar kita sebelum kita tamat pusingan ini, iaitulah Nabi SAW kata, tidak adalah kelembutan kecuali dia akan menawan hati, dan tidak adalah kekerasan illa syanahu, kecuali dia akan makin merosak dan menjauhkan. Itu dia. Okay. Terima kasih Fadil Doktor. Kita nak dengar sedikit indikator perbincangan kita pada malam ni daripada qari tetap kita, Fadil Ustaz Tamizi. Apa khabar Ustaz? Okey Alhamdulillah okey. Dapat parking ke tadi? Okey. Dapat parking Tak blok orang? Alhamdulillah. Tak blok orang? Tak blok. Alhamdulillah. Okey, silakan baca Baik. ayat Quran, indikator perbincangan kita yang pertama pada malam ini. Silakan Ustaz. Sebelum saya baca Ustaz, nak kongsi pernah juga kena blok Ustaz. Kadang kita pergi kereta, tiba-tiba kereta di blok dan ditulis dekat kertas. So saya tengok-tengok, ada kertas atas kat steering tu. Kalau nak keluar telefon I, dia tulis tu kan. Telefon I. Telefon. Jadi okeylah kita telefon, dia terus angkat, turun minta maaf tuan gini, okeylah. Di
kadang-kadang trend macam ni dah menjadi kebiasaan. Cumanya Tapi jangan telefon masa tu je lah, jangan simpan mengorak dia. Okey. jangan simpan telefon lah, Ya. buat silent tak dengar ke apa, nanya kita. Okey. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah yang berada di masjid dan juga ibu ayah yang berada di rumah yang menonton rancangan kita. Saya tertarik dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Ali Imran. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat 110. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita tentang kelebihan umat Islam. Sama-sama kita ikuti insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar dan beriman kepada Allah Ta'ala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah ia lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Shadaqallahul azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Mudah-mudahan ayat ini Ustaz, Doktor memberi satu pedoman buat kita insya-Allah. Wallahualam. Terima kasih pada Fadil Ustaz Tamizi. Antara masalah yang berlaku juga berkait dengan parking. Memang kita nak bincang bab parking malam ni. Pernah berlaku sebuah kereta dia parking di laluan, menghalang laluan orang. Tengok di kereta tu penuh dengan stiker-stiker Islamik. Di kereta tu Allah, Rasul, Islam is the way of life. Berbagai stiker-stiker Islamik. Jom solat, dah solat belum, jom datang masjid. Dia parking menghalang laluan, orang jam. Lepas tu yang datang tu dengan kopiah, dengan jubah. Orang bukan Islam melihat, masyarakat melihat, jadi ini suatu perangai yang memburukkan nama Islam itu sendiri. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini terhalang oleh orang Islam sendiri. Jadi mungkin doktor boleh komen sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, ada sebahagian yang berlaku contoh di United Kingdom, sekali lagi nak kaitkan dengan soalan itu, yang mana mereka, rumah mereka, sahabat-sahabat saya, contohnya masjid dia bersih, tapi rumahnya kurang bersih. Maka apabila ditanya, maka dia mengatakan, ini dah bersih lah ni, kalau kat negara aku ni lagi kotor ni. Dia banding dengan yang lebih teruk. Betul. Jadi ini adalah satu indikator bahawa kita terbina di atas persekitaran kita. Sebab tu kita kena betulkan persekitaran. Tadi disebutkan tentang stiker-stiker. Satu poin dalam Islam, apabila kita berpakaian Islam, menzahirkan keislaman kita, sebenarnya kita menanggung responsibility, tanggungjawab yang lebih besar daripada orang yang tidak kelihatan. So jadi kalau kita bertudung, berhijab yang wajib, kalau kita melakukan dosa berbanding dengan orang yang mungkin tidak bertudung, dia dosa tak bertudung lah. Tapi kita kena faham, tanggungjawab kita lebih, pahala kita lebih. Sebab itulah isteri Nabi disebut dalam Al-Quran, kalau mereka melakukan dosa, yudha'af lahal azab dhi'fain, akan digandakan dosa mereka 2 kali ganda. Sebab itu melakukan dosa di Masjidil Haram, dosanya lebih besar daripada di tempat biasa. Maka orang-orang yang memakai stiker-stiker Islam, memakai ini semua sekali, mereka perlu sedar mereka membawa imej Islam yang lebih berat. Itu yang kedua. Yang ketiga, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Al-Nabi kata, Allah tidak melihat kepada luaran kamu, jubah kamu berapa bagus, serban kamu bagus ke tak bagus, kopiah kamu, ya, tapi Allah
juga tidak melihat kepada rupa paras kamu dan harta kamu, Allah lihat pada hati kamu. Lalu ada mungkin ini apa yang masalah berlaku hari ini, umat Islam sebahagiannya mementingkan penampilan luaran untuk menunjukkan keislamannya. Tapi mereka lupa untuk qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah berjaya orang yang membersihkan hati. Maka ini menyebabkan luarannya nampak Islam tapi rupanya mereka adalah orang-orang yang bermasalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita nak sebutkan bahawa orang-orang yang penampilan Islamnya kelihatan bagus tapi ada masalah ini, kalau kita lihat orang itu, kita jangan pula dengan segera melakukan kesimpulan. Ini teruk ni, kita cuba bersangka baik terlebih dahulu. Kerana sangka buruk itulah dia menyebabkan akhlak tadi tak dapat dicipta. Dalam video yang kita lihat awal-awal tadi, menunjukkan mereka mempunyai sangka baik yang lebih kuat berbanding sangka buruk. Kan, saya masih ingat ada kisah yang orang sebarkan di dalam internet, bagaimana seorang perempuan berpindah di satu kawasan rumah, ada budak datang ke rumah dia bertanya, ya, adakah kamu ada lilin? Ada tak ni? Maka dia pun tak mau bagi. Maka dia kata, dia berbisiklah hati dia, kalau aku bagi sekali, nanti dia akan datang banyak kali. Ya? Rupa-rupanya budak-budak ni nak bagi lilin, bukan nak minta lilin. Jadi ini adalah berhasil daripada sangka buruk. Sangka-sangka buruk ini berhasil daripada tabiat kita melihat sesuatu. Kalau kita suka sangka buruk, kita akan sentiasa menganggap orang semua buruk dan kita menafikan ada orang baik. Ini yang akhirnya kita tak akan nak tolong orang, kita anggap orang tu menipu, kita anggap akan memudaratkan diri kita dan sebagainya. Na'udzubillah. Subhanallah. Bersangka baik, ya. Tapi bukan bermakna jangan pakai stiker-stiker yang Islami. Bagus, tapi yang pakaian Islami, sebarkan stiker-stiker, tulisan-tulisan yang bagus. Dalam masa yang sama, buktikan juga dengan tingkah laku dan akhlak kita. Halakah beristighfar dulu seketika. Kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ini, insya-Allah. Apa? KFC Lunch dan Dinner Treats dengan harga yang paling hebat. Tak percaya? Memang benar. Pilihlah dari 6 combo yang lazat. Lebih nilai untuk dinikmati bersama. So good. Kehidupan suatu perjalanan. Kita semuanya pengembara yang saling mencipta pengalaman bermakna bersama. Mengiringi anda meneroka pengalaman bermakna. Adakah anda bintang Pantene yang kami cari? Seorang lelaki dan seorang wanita Akan memenangi kontrak bernilai RM50,000 dan hos bersama di Kapet Merah. Serahkan bakat anda di lokasi uji bakat minggu ini. Maklumat lanjut di Facebook Pantene Malaysia. True Belai, belayan ratus hari, penjagaan ibu berpantang, melangsingkan badan, memulihara hubungan intim dan spa di kediaman sendiri. True Belai, menyempurnakan gaya hidup setiap wanita. Sakit otot dan badan lagi? Sakit pinggang dan otot bukan sahaja orang-orang tua. Mujurlah ada Hurix Ginseng Plus Capsule. Ia boleh melegakan sakit-sakit badan dan pinggang. Hurix, pastinya pilihan saya. Hurix. Arif permata hati saya. Keselesaannya memang utama dan saya hanya pilih yang terbaik untuknya. Oleh itu, saya pilih Purine. Kerana ia tanpa pewangi, tanpa paraben dan bersifat hypoallergenic serta ekstra lembap. Si manja saya sentiasa selesa dan ceria. Purine Baby Wipes tanpa pewangi. Purine, thinking about baby and you. Dapatkan hidangan hebat dengan KFC Bargain Feast dari hanya RM8 seorang. Nikmati 9 getol ayam, kentang putar, coleslaw, 1 botol Pepsi dan percuma Fun Fries. Raikan 40 tahun san indah bersama KFC. Perasaan cinta yang dikurniakan kini difahami sebenarnya.
do make a point of learning from it as much as we can. Demi memiliki cinta yang paling agung, Alhamdulillah, we get to see our Prophet. segalanya dihayati daripada perspektif para penceramah antarabangsa dan terkemuka dari serata dunia. Allah has created this dunya. Siri istimewa Twins of Faith setiap Sabtu 11 pagi. Mencintai Allah lebih dari segalanya hanya di Raudah TV 9. Kehilangan yang tidak dapat diterima. Kami dah cuba sedaya upaya kami, tapi kami tak dapat nak selamatkan kedua-duanya sekali. Kini menambahkan kebencian. Aku benci tengok kau lah. Kau tak faham ke? Mak kau dah tak ada lah. Kau yang bunuh dia. Namun hidup perlu diteruskan, biarpun harus terpisah. Aku kena terus hidup aku. Boleh ke kita jaga budak tu bang? Seindah Sabarmu, Selasa dan Rabu, 8.30 malam di Ratu TV 9 saluran 119. Raudah Adil Adha akan menemui anda di negeri Kelantan. Temui para penceramah jemputan seperti Ustazah Datuk Siti Nurbayah dan Ustaz Wan Akasha, Ustaz Abu Hassan bin Al-Hafiz, Ustaz Syarhan Safi'i, Sharifah Kasim serta ramai lagi berakustika bersama kumpulan Al-Maulid dan temui Nora. Dan jangan ketinggalan Upin dan Ipin. Hai! Segalanya di Lembah Sirih Kota Baru pada 25 dan 26 Oktober ini mulai 7 pagi hingga 6 petang. Raudah Adil Adha, mari bersama menghayati segalanya. Alhamdulillah, kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan topik parking. Malam ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid Usamah bin Zaid, Wangsa Maju. Terima kasih kepada jawatankuasa masjid, pihak Jawi dan semua yang terlibatlah yang hadir pada malam ini, dan khususnya para penonton di rumah yang terus bersama-sama kami sokong Halakah. Jangan lupa like Halakah punya Facebook, Halakah TV 9. Dan juga kepada siapa-siapa yang nak menonton ulangan Halakah ini, kita boleh tonton di tonton.com.my. Okey, saya nak terus pada perbincangan doktor. Saya sendiri pernah kena. Kita pergi masjid, ialah sebagai tetamu lah, sebagai penceramah. Sampai-sampai tempat parking penceramah pun dah ada kenderaan parking dah. Doktor pernah ada pengalaman ke? Pernah juga. Macam mana? U-turn balik ke ataupun cari parking lain? Kalau boleh nak mengajuk juga, tapi tak mengajuk lah. Ya, Alhamdulillah. Cuba bersabar. Ya, cuba bersabar. Alhamdulillah. Memang sebenarnya berlaku macam tu. Ada guru kita yang patah balik sebab nak ajar kepada, sebenarnya bukan salah AJK masjid pun, tapi masyarakat kita yang ambil mudah. Kadang parking imam, parking penceramah, satu je tempat parking yang dia orang tak ambil. Van jenazah, yang tu dia orang tak parking kan. Jadi macam mana kita nak mempertingkatkan lagi awareness, kesedaran masyarakat kita. Datang masjid bagus dah datang masjid, tapi masih lagi ada sifat ananiyah ataupun individualistik. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang pertamanya, individualistik itu satu perkara. Yang keseterusnya dalam kes masjid ataupun orang ahli jemaah masjid ambil tempat parking penceramah adalah masalah common sense kita sebut. Yang kita, benda tu sebenarnya kita nak pastikan macam Nabi kata, kamu buat satu perkara yang kamu suka, ya, pastikan kamu buat kat orang pun begitu. Jadi cuba kita bayangkan kita penceramah dan kita masa nak parking itu memang mudah untuk kita dapat tempat parking banding dah penuh semua. Tapi kita bayangkan kita adalah orang yang akan berceramah datang kan. Jadi Nabi sentiasa nak cuba tukar mindset kita supaya kita berfikir yang kita suka jangan buat dekat, yang kita suka kita buat kat orang, yang kita tak suka jangan kita buat dekat orang. Itu yang pertama. Baik, tadi ditanyakan apakah dia perkara yang betul kita lakukan. Yang pertama sekali, tuan-tuan, yang pertama sekali kita kena as-sadiq, kena berlaku jujur selalu. Macam mana akhlak ni kita nak bawa dalam diri kita, macam mana common sense ni nak bawa dalam diri kita, maka Nabi ajar kita tambahkan jujur. Berlaku jujur dalam sekecil-kecil perkara. Kepada isteri, kepada anak, kepada bapa, kepada rakan, kepada orang masjid, kepada sesiapa juga. Kerana disebutkan oleh Aisyah bahawa pernah Aisyah tanya kepada Rasulullah, bima yu'araful mu'min. Macam mana cara kita nak tahu seorang itu mukmin? Mukmin ni bukan orang Islam biasa, tuan-tuan. Dia orang Islam yang pangkat dan level hati dia hebat. Maka Rasulullah jawab, biwiqari
biwiqarihi wa layyini kalami. Yang pertama, dengan dia ni tengok dia rasa tak kelang kabut dia ni. Relax, buat kerja pun bagus dan juga tenang. Dan keduanya, cakapan dia agak tak menjerit-jerit, tidak luguar entah apa-apa, selanggar punya bahasa bertenang cara bercakapnya. Wa sidqi hadithihi, dan dia bila bercakap jujur. Bila kita mempraktiskan jujurnya dalam bercakap, akhlak tu akan datang sedikit demi sedikit. Itu yang pertama. Sebabnya Nabi juga kata, alaikum bisidq, hendaklah kamu jujur, maka fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya jujur itu akan membawa kamu kepada menjadi orang yang berakhlak dan baik. Yang keduanya, tambahkan rasa malu. Malu ada 3. Malu pada Allah, malu pada manusia yang ramai yang lain, dan kemudian malulah pada diri kita sendiri. Kita buat benda ni, kita tak malu kepada diri kita yang sebenarnya memaparkan ketidakbijakan kita dan sifat rakus, selfish, ananiah kita itu. Maka ini disebutkan oleh para ulama dan oleh Nabi banyak tentang sifat hayat. Saya tak huraikan panjang itu. Yang ketiga, Al-Halim, iaitulah lembut. Luqmanul Hakim menceritakan 3 perkara yang tidak akan diketahui kecuali datang 3 perkara. Yang pertama, la yu'raful halim illa al-ghadab. Kamu tak akan tahu seseorang itu ada kelembutan dan jinak hatinya kecuali ketika dia marah. Tengok orang tu marah kalau macam monster, macam harimau semacam, itu tidak ada sifat al-halim yang disukai oleh Allah. Yang kedua, wala syuja' illa indal harb. Kamu tidak akan tahu orang yang berani kecuali adanya peperangan. Dan walal akh illa indal hajah. Kamu tak akan tahu siapa saudara yang kamu boleh rely on, yang boleh kamu tumpukan perhatian kamu pada mereka kecuali ketika kamu ada hajat. Jadi ada al-halim di situ, iaitulah ketika tahan marah. Jadi kalau kita hari ini ditimpa marah, kita boleh kontrol marah, di situ akan datangnya akhlak. Di situ akan datangnya buahnya, iaitulah akhlak. Jadi yang ketiga, iaitulah tawadhu', merendah diri. Kata Imam Al-Hasan, anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma, iaitulah dia kata tawadhu' ini adalah apabila antakhruja min baitika, kamu keluar daripada rumah kamu, fala talqi ahadan illa ra'aita lahul fadla alaik. Kamu keluar daripada rumah, kamu nampak semua orang, setiap orang kamu rasa lebih daripada kamu. Itu tanda kamu sudah ada tawadhu'. Tawadhu' juga adalah buah kepada dan juga pohon kepada akhlak. Jadi tawadhu' tak boleh kita paksa dengan cakap aku ni sebenarnya begini-gini dah. Dia tidak akan dapat membawa kepada tawadhu'. Tawadhu' dalam hati. Begitu Ustaz. Bila doktor sebut tentang tawadhu', saya teringat kisah Omar bin Abdul Aziz bersama hulu balangnya dalam satu musafir. Omar Abdul Aziz khalifah. Di suatu malam, tengah malam, singgah di masjid. Bila singgah di masjid, ialah khalifah. Dia singgah di masjid tengah malam. Masuk je masjid, Khalifah Omar Abdul Aziz terlanggar seorang lelaki yang sedang tidur dalam masjid. Dia parking lah, dia tidur dalam masjid, terlanggar. Lalu lelaki itu berkata, "Hoi, buta ke?" Omar Abdul Aziz jawab, "Tak, aku tak buta." Yalah, bukan masjid kita. Zaman dulu gelap kan, tengah malam. Omar Abdul Aziz ke depan dan solat. Selepas selesai solat, dia pusing belakang, dia tengok semua hulu balang dia dah tangkap lelaki yang tanya, "Hoi, buta ke?" tadi. Omar Abdul Aziz tanya, "Kenapa tangkap dia? Apa salah dia ni?" "Tuan Khalifah, tadi dia tanya, tuan buta ke? Tu kami tangkap tu." Dah tanya dia tanya aku buta ke tak? Aku dah jawab tadi, aku tak buta. Kenapa tangkap? Lalu dia lepaskan. Ini sifat tawadhu', merendah diri Omar bin Abdul Aziz. Bukan dia nak terus marah kepada lelaki yang bertanya kau buta ataupun tidak. Alhamdulillah, itu akhlak yang baik. Okey, kita nak pergi kepada indikator pembicaraan kita. Ustaz Tamizi dah bersedia? InsyaAllah. Parking elok-elok mikrofon tu, nanti tak keluar suara kan. Okey, silakan untuk ayat yang seterusnya. Baik, perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih Al-Fadhil Kekanda Ustaz Said, yang dimuliakan Dr. Zaharuddin, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Ustaz, sebelum baca Ustaz ada satu kes lagi Ustaz. Ya. Kereta kena blok Ustaz. Saya duduk pusing barangkali ada orang tengok, dia kata, "Cik, tolak tolak." Oh, kena tolak sendiri. Dia dah akad handbrake. Tak akad handbrake. Kata, "Oh macam ni lah tuan."
Habis tu kalau kancil boleh tahan lagi. Kalau Viva boleh kira lagi. Kalau Estima Ustaz? Masya Allah. Kalau tak angkat handbrake tu dia ada orang kata ada cadang kat Facebook. Kita gores dan menang. Janganlah sampai macam tu. Baik. Ini berkait dengan akhlak balik juga. Baik. Silakan. Baik Ustaz. Terima kasih. Saya nak kaitkan perbincangan kita pada malam ini. Barangkali indikator untuk seterusnya ini saya petik dari surah, saya ambil daripada surah Al-Ankabut. Ayat 45, selalu kita dengar ayat ini, mudah-mudahan jadi panduan kepada kita insya-Allah. Sama-sama kita ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingati Allah, yakni salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, satu ayat yang mengatakan solat kita sangat penting. Mudah-mudahan dapat bentuk diri kita Ustaz insya-Allah. Ayat yang Ustaz Tamizi baca tadi, solat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi dia datang sembahyang Jumaat lewat blok orang, dia keluar lambat. Orang nak pergi kerja terganggu. Dia datang sembahyang tarawih, ganggu laluan orang. Insya-Allah kita nak bincang kenapa dia solat tetapi masih lagi tidak memberi kesan kepada perangai dan pembentukan dirinya. Insya-Allah Al-Fadhil Doktor akan jawab selepas ini. Kita istighfar dulu seketika. Halakah tak tengok? Masya-Allah. Okey. Alhamdulillah, kita berada di blok terakhir perbincangan kita pada malam ini. Sebelum saya teruskan pada doktor, insya-Allah pada hari Selasa ni 22 hari bulan Oktober ni kita akan siarkan rakaman halakah yang telah kita buat pada minggu yang lalu bersama Al-Fadhil Ustaz Mak Isa Deraman. Kita akan siarkan pada 22 Oktober hari Selasa ni jam 9 pagi dengan tajuk 3 tiang jamrah. Al-Fadhil Ustaz Mak Isa mengulas berkait dengan ibadah haji. Menarik rakaman yang kita buat. Lepas buat rakaman pun terpaksa sambung lagi kuliah. Ada soalan-soalan. InsyaAllah bersama-sama kami pada hari Selasa ni jam 9 pagi. Okey Al-Fadhil Doktor, tadi kita dah dengar ayat yang Ustaz Tamizi baca. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dah solat tetapi masih lagi buat perangai-perangai yang tak elok. Khususnya yang berkait dengan masalah parking. Kadang-kadang dia parking, tergores kereta orang, dia pun lari je.
Ada orang yang berakhlak, dia tinggal nombor telefon, minta maaf saya terlanggar kereta. Jadi kenapa masih berlaku? Sampai di masjid pun bergaduh masih ada lagi. Jadi kenapa solat dah buat tetapi tidak berfungsi untuk tanha anil fahsya wal munkar. Tak berfungsi untuk cegah diri dia daripada buat perkara keji dan munkar. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, jadi solat dia akan memberi kesan apabila dia dilakukan dalam disiplin yang betul, cara yang betul dan juga kekhusyukan yang betul. Apabila kekhusyukannya kurang, maka kesannya adalah kurang. Ini disebutkan oleh baginda Nabi SAW, yang mana Nabi kata ada orang yang keluar daripada solat, dia tak dapat kecuali 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, sampailah yang dapat 10/10 ala qadri ma'aqil. Itulah mengikut kadar mereka khusyuk. Maka atas sebab itulah ramai ada orang hari ini, orang yang solat, tapi solat masih belum boleh membentuk diri mereka. Kerana mereka hanya solat merasakan sebagai satu rutin. Sepatutnya solat itu lebih daripada rutin, tapi sesuatu dating dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru bilalah dia rasakan demikian, barulah dia boleh meresapkan sesuatu yang dapat menjauhi mungkar. Macam juga Nabi Allah SWT kata, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Tapi ada orang ingat Allah hati tak tenang, makin serabut ada. Jadi ini adalah kenapa? Kerana cara dia ingat Allah tu salah. Dia ingat Allah apabila berlaku bala, dia kata Allah tu tak adil pada dia. Kenapa aku yang dipilih daripada beberapa puluh juta orang? Maka dia makin tak tenang. Jadi oleh kerana itu mengingat cara salah. Samalah juga macam baca Quran. Baca Quran kalau salah tempat jadi haram. Baca hadis kalau salah guna jadi sesat. Jadi ini semua adalah memerlukan kepada disiplin. Baik, jadi itu adalah antara sebab kenapa solat masih belum mampu mengubah diri seseorang menjadi lebih prihatin kepada perasaan orang lain. Ya, jadi dia tak ada rasa malu dengan Allah di dalam solat, maka nak malu kepada orang lain jadi makin susah. Sebagaimana kita selalu sebut, kalau orang itu dia menjual makanan contohnya, aurat dia tak jaga, solat dia tak jaga, maka bagaimana mungkin dia boleh jaga makanan dia punya kualiti kepada kita? Mungkin dipersoalkan terlebih juga, dipersoalkan juga. Jadi ini adalah menunjukkan indikasi dia dengan Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Begitu Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Zahruddin. Saya bagi masa 1 minit untuk buat kesimpulan keseluruhan bincang kita pada malam ini. Baik, yang pertama sekali kesimpulannya untuk memperbaiki masalah salah parking dan tak ambil endah. Yang pertama, doalah agar kita dapat jadi orang yang tidak menyakitkan hati orang lain. Kerana kita bimbang dengan menyakiti hati orang lain, rezeki kita menjadi menjauh dan satu hari Allah akan berikan kita sakit hati dan kita bimbang ketika ia datang kita tak mampu sabar lalu kita menjadi orang yang berdosa. Yang pertama. Yang keduanya, Nabi SAW juga mengatakan lembutlah kamu. Kerana lembut, lemah lembut bukan lembut pondan tu tuan-tuan. Bukan lembut bapuk tu. Tapi maknanya lembut dalam tutur cara yang berhadapan dengan manusia, yang sekadar manusia suka. Bukan lembut sampai pondan yang kita benci. Ya? Yang mana Nabi SAW kata, Iza aradallahu, apabila Allah nakkan bi ahli baiti, bi baitin ri khairan. Apabila Allah nakkan kepada ahli dalam satu rumah itu baik, maka Allah akan berikan, masukkan dalam kehidupan rumah tangga itu kelembutan. Ibu cakap dengan anak lembut, anak akan dapat tiru. Bapa cakap dengan anak lembut, anak akan tiru. Suami kepada isteri lembut, isteri kepada suami lembut. Maka dengan cara itu insya-Allah kita akan mampu dapat menyelesaikan masalah ini. Wallahu alam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fadhil Ustaz Dr. Zahruddin. Saya minta maaf lah ganggu-ganggu dengan cakap ni. Alhamdulillah, walau bagaimanapun kita harapkan apa yang disampaikan oleh Fadhil Doktor tadi dapat memberi kesan pada pembentukan akhlak, pada perangai tingkah laku. Ibu ayah kita adalah contoh pada anak-anak, abang kakak contoh kepada adik-adik. Masyarakat kita sebagai umat Islam sepatutnya menjadi contoh terbaik kepada orang bukan Islam yang melihat Islam. InsyaAllah halakah pada minggu hadapan akan bersiaran secara langsung dari Lembah Sirih, Raudah Kota Baru. Dijemput semua hadir dan insyaAllah panel kita pada minggu depan Al-Fadhil Ustaz Herianto, Ustaz Heri, Ustaz Herianto dengan tajuk Ahli Mesyuarat Tingkap.
Pakak mari belakang deh. Kita akan jumpa minggu depan secara langsung di Raudah di Kota Baru. Jemput adik kakak dari Kota Baru sama-sama memeriahkan halakah. Sekadar ini perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih kepada yang hadir, terima kasih kepada yang menonton. Halakah tak tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok halakah semua deh. InsyaAllah. Seiring waktu berlalu, tangis tawa di nafasku, hitam putih di hidupku, jalan di takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Kau yang maha mendengar, kau yang maha melihat, kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Kau yang maha pengasih, kau yang maha penyayang, kau yang maha pelindung, padamu semua bergantung.